Ya, ada yang belum tidur lagi ya. Kita sambung lagi buat live. Oh, tadi saya dekat markas ops room kan, cawangan saya kan. Jadi biasalah buat live dekat markas ni. Orang ramai tadi. Lari masuk bilik. Tapi tak boleh nak fokus 100% tadi. Jadi sekarang ni saya bawa balik sampai ke rumah. Jadi dengan hujan lebat, pakai baju hujan. Saya pun dah tukar baju, tukar seluar, pakai kain. Jadi saya fikir tadi, sama ada saya nak tidur atau saya nak bersama dengan tuan-tuan. MR, thank you. Jadi saya buat keputusan untuk bersama dengan tuan dan puan. Sebab kita dah tak ada masa yang panjang lagi. Kak Nolila Mutalib, Waalaikumsalam. Jadi ruang-ruang kosong masa ini perlu diisi supaya kita boleh mewujudkan kekebalan daripada serangan-serangan cukup hebat yang dilakukan oleh Gerakan Pakatan Harapan, Gerakan Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air. 3 gerakan ni gerakan yang berada dalam keadaan yang panik pada waktu ini. Tuan Hassan, Salim, Waalaikumsalam. Sebab tu mereka menyerang kita dengan berbagai-bagai tomahan, fitnah dan juga pembohongan yang jelas. Atau mungkin itulah usaha-usaha saat akhir mereka untuk cuba mengubah pendirian rakyat Malaysia. Kak Nolila. Okay, teruskan perkongsian dan masa semakin suntuk. Kak Idris, Waalaikumsalam. Pahlawan Perang, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjawab salam sahabat kita yang tadi. Kita ni bukan orang lain, saudara. Dan saya dengan tuan ni bukan orang lain. Betul? Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Kita ni semua adalah adik-beradik. Bukan orang lain. Dan sebab tu kita selesa bersama dalam perjuangan ni. Dia tak? Macam satu falsafah tu. Dalam banyak-banyak jalan yang ada, jalan perjuangan yang kita pilih. Saya, anda dan saudara semua dalam ni telah memilih jalan perjuangan. Maka jalan perjuangan tiada penghujungnya. Jadi bila perkataan jalan perjuangan ni tiada penghujungnya, kita kena berjuang hingga ke saat yang terakhir. Mana kita ada lebih kurang lagi 2 hari lah. Hari ni dah jatuh hari Khamis, esok dah hari Jumaat, kan? Sabtu hari untuk penentuan D-Day. Betul tak? Jadi saudara dari pastikan semua pengundi-pengundi putih keluar, kan? Pastikan anda sendiri mengundi, kan? Jadi kita usaha. Sebab apa? Kalau ikut kajian saya tu, Tuan Ahmad Zulkarnain, Kak Idris, kalau ikut kajian saya memang Barisan Nasional menang. Azmi Mokhtar memang menang. Sebab saya rasa kajian saya yang terbaik lah, daripada yang terbaik lah. Pasal kajian sifat semula jadi manusia, fasa 1 bawah Najib Razak, fasa 2 bawah Mahathir Mohamad PH, fasa 3 bawah Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional, dan fasa 4 di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Barisan Nasional. Ada 4 fasa kehidupan yang kita lalui. Dalam 4 fasa ni, ada 2 fasa yang paling sukar dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Itu fasa Pakatan Harapan dan fasa Perikatan Nasional. 2 fasa ni kita kena tolak. Kena tolak. Kita kena pilih fasa pertama dan fasa keempat. Fasa pertama maksudnya transformasi nasional Najib Razak. Fasa keempat maksud keluarga Malaysia Ismail Sabri. Ini 2 fasa yang kita kena pilih. Itu tuan-tuan. Mana kalau berpandukan kepada kajian sifat semula jadi manusia yang kita buat bersama ni, terbukti Barisan Nasional akan menang besar
dan mengulangi sejarah kemenangan pilihan raya yang ke-11. Saya elok Tuan Jawatan dan jawatan PM diambil alih Tun Abdullah dan diadakan pilihan raya yang ke-11. Barisan Nasional menang besar pada waktu itu, menguasai 90% kerusi di seluruh tanah air kita. Ini cerita ada. Maknanya tuan-tuan, pilihan raya ke-15 juga akan mengulangi kemenangan pilihan raya yang ke-11. InsyaAllah, sebab kajian yang kita buat ni, kajian sifat semula jadi manusia ni, kan, memang akan memenangkan Barisan Nasional. Bukan secara kebetulan, tak. Memang Barisan Nasional akan menang. Sebab tak ada mana-mana keluarga Malaysia yang berani lagi mengambil risiko untuk memilih PH, PN atau GTA. Tak ada. Kalau ada pun individu dalam keluarga tu. Tapi dalam institusi keluarga, tak ada mana-mana keluarga yang akan memilih PH, PN atau GTA. Semua institusi keluarga secara majoritinya akan memilih Barisan Nasional. Kalau ada yang sokong PH, PN, GTA itu individu, bukan keluarga. Makna semua keluarga di Malaysia. Bila sebut keluarga Malaysia, bermaksud ada 3 kategori. Keluarga Malaysia yang kaya, keluarga Malaysia yang stabil, keluarga Malaysia yang pendapatannya tidak stabil. Ada 3 kategori keluarga Malaysia. Ketiga-tiga kategori ini saling bergantung antara satu sama lain. Tanpa keluarga B40 pun takkan wujudlah keluarga M. Betul? Mana keluarga T, M dan B saling bergantung antara satu sama lain pada waktu ni. Jadi secara tak langsung, dan atas kajian sifat semula jadi manusia ni, keluarga T solid kepada Barisan Nasional, keluarga M medium solid kepada Barisan Nasional, dan keluarga B juga solid kepada Barisan Nasional. Ini satu kebangkitan. Ini satu kebangkitan keluarga Malaysia. Kalau yang duk sokong PH, PNGT itu individu. Kalau dia pergi ceramah PH pun, balik dia kena marah dengan bini dia, atau kena marah dengan suami dia, atau kena tegur dengan anak-anak dia. Tuan-tuan tahu. Maknanya undi PH akan merosot dengan teruk. Undi PN merosot, undi GTA tak ada. Ini cerita tuan-tuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan kena ada keyakinan diri yang tinggi. Tuan kena ada self confidence yang tinggi. Bila kita ada keyakinan diri yang tinggi, kita akan dapat aura positif. Aura positif yang ada dalam diri kita akan meyakinkan lebih ramai individu untuk mengundi Barisan Nasional. Bermakna hari ini kita berhadapan dengan sekumpulan individu. Individu-individu ni mungkin dia ni ahli PKR, ahli DAP, ahli PAN, ahli muda, ahli bersatu, ahli PAS, atau ahli mana-mana parti selain daripada parti-parti Barisan Nasional. Mana kalau mereka mengundi PN, PHCTA, mereka mengundi atas individu. Berbeza dengan kita, keluarga Malaysia, mengundi atas nama keluarga masing-masing. Itu cerita tuan-tuan. Okey. Dan hari ini saya jawab soalan. Hari ini ada sekumpulan profesor yang menggelarkan dari mereka ni G70 atau G70 yang tiba-tiba mengeluarkan kenyataan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. G70. Jadi tuan-tuan, benda tu tuan-tuan tak akan beri kesan pun kepada undi keluarga Barisan Nasional. Sikit pun tak beri kesan. Sebab apa? Kajian yang dibuat oleh kumpulan profesor Melayu G70 ni, dia berpandukan kepada individu. Dia bukan berpandukan kepada keluarga. Dia berpandukan kepada individu. Iaitu individu yang bernama Anwar Ibrahim, Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad. Ada 4 individu yang mereka buat kajian.
bila mereka buat satu keputusan hanya kepada berpandukan kajian individu, bermakna keputusan itulah keputusan yang tidak tepat. Sebab mereka langsung tidak mengkaji tentang keadaan kehidupan keluarga Malaysia fasa 2 dan fasa 3. Dan keputusan yang dibuat oleh G70, keputusan yang bersifat berat sebelah, dan usaha-usaha yang bagi saya usaha saat akhir, kerana kedudukan Anwar Ibrahim yang tertekan hari ini. Anwar Ibrahim tahu dia tidak mendapat sambutan undi keluarga Malaysia. Dia hanya dapat sambutan sekumpulan individu. Itu saja. Sorry kan, dia ada orang hack sekian. Mana sifat sebenarnya jadi manusia itu sendiri melalui fasa kedua dan ketiga dalam keadaan yang teruk, derita, sengsara, kemiskinan, penceraian, kelaparan, penghinaan, dan berbagai-bagai lah ujian-ujian yang dihadapi oleh keluarga Malaysia di fasa 2 dan 3. Fasa 2 zaman Mahathir. Fasa ketiga zaman Muhyiddin Yassin. Bila tersebut fasa kedua dan fasa ketiga, dia ada kena-mengena. Sebab apa? Muhyiddin merupakan sebahagian daripada kerajaan fasa kedua. Itu kerajaan Pakatan Harapan. Sebab tu saya kata, dalam Perikatan Nasional ada penipu dan ada yang kena tipu. Penipu tu adalah bersatu dan yang kena tipu tu adalah pemimpin PAS. Yang nayanya adalah ahli-ahli PAS. Sebab salah dia orang. Sebab ahli PAS tahu kan, kalau mereka mengikut keputusan PAS bersama dengan bersatu, tentu dia akan menyebabkan musuh utama mereka iaitu PAN akan jadi kerajaan. Sebab memang ahli PAS tak akan boleh terima PAN sampai bila-bila. Sama macam kita ahli UMNO yang takkan boleh terima bersatu sampai bila-bila. Maknanya masalah yang dihadapi UMNO juga dihadapi oleh ahli-ahli PAS. Sebab ahli PAS tahu kalau mereka ikut keputusan mengundi Perikatan Nasional, implikasinya PAN akan jadi kerajaan. Bila PAN jadi kerajaan, tentulah PAS tak bersetuju sebab PAN ni diwujudkan untuk menghapuskan PAS. Sama juga dengan bersatu diwujudkan untuk menghapuskan UMNO. Mana PAS ada musuh yang hampir sama dengan UMNO. Cuma masalah hari ini, PAS berpakat dengan musuh UMNO iaitu bersatu. Tetapi UMNO tidak berpakat dengan musuh utama PAS iaitu PAN. Kalau ikut kepada keberangkalian tu, kemungkinan besar banyak pengundi-pengundi PAS akan menyokong kepada Barisan Nasional untuk menghalang Parti Amanah Negara menjadi kerajaan dan menghapuskan Parti PAS. Sebab Parti Amanah ni parti ciplak. Sama macam Parti Bersatu juga parti ciplak. Dia bukan original. PAN pun bukan original. PAN dia cuba menggantikan PAS, Bersatu cuba menggantikan UMNO. Okey. Kalau pengundi PAS bagi undi kepada Perikatan Nasional, bermakna yang akan jadi kerajaan adalah Parti Amanah Negara. Kalau Parti Amanah Negara jadi kerajaan, automatik Parti PAS akan dilumpuhkan oleh Parti Amanah. Cerita dia. Cuma kesilapan dibuat oleh pemimpin PAS. Mereka berpakat dengan parti yang nak menghapuskan UMNO, iaitu Parti Bersatu. Cerita tuan-tuan. Sebab kalau tuan kata PKR, orang PAS dia tak berapa nak marah ke PKR. Sebab orang PAS ni dia terasa hati dengan PAN. Sebab PAN ni dia mencuri ahli-ahli PAS. Dia mencuri kepimpinan PAS. Dia dami segala perjuangan PAS. Dia curi semuanya. Makna dia ni barang tak ori tapi okey. Sama juga Bersatu, barang tak ori tapi okey. Macam itulah. Jadi automatik kalau tengok kepada keadaan hari ini, bila saya ceritakan yang musuh PAS tu adalah Amanah, musuh UMNO tu adalah Bersatu. Okey. Jadi automatik pengundi PAS kalau dia sokong Perikatan Nasional,
undi umum berpecah, dia akan mengangkat parti amanah di kerajaan. Tak ada mana-mana orang PAS yang nakkan amanah jadi kerajaan. Betul? Dan tak ada mana-mana orang PAS yang nakkan pemimpin amanah jadi menteri agama. Masalah nanti. Macam yang lepas. Menteri agama daripada parti amanah. Betul? Jadi orang PAS takkan boleh terima benda ni. Sebab amanah bukan barang ori. Amanah wujud untuk menghapuskan PAS. Sama konsepnya dengan Bersatu. Diwujudkan untuk menghapuskan UMNO. Dan yang mereka raksa Parti Amanah dan Parti Bersatu ni adalah DAP. Betul? Yang mewujudkan Parti Amanah, DAP. Yang mewujudkan Parti Bersatu, DAP. Maknanya agenda DAP menggunakan Bersatu dan Amanah untuk melumpuhkan kekuatan UMNO dan juga kekuatan PAS. Sebab DAP tahu, selagi UMNO dan PAS tak dihapuskan, selagi itulah mereka tak boleh nak mengubah negara ini menjadi negara sekularisme, seperti mana dalam agenda Declaration Setapak, DEPSI Petaling, dan juga dalam perlembagaan DAP itu sendiri. Sebab tu dulu dia orang tahu kan, antara agenda utama DAP adalah untuk membubarkan atau mengharamkan parti PAS. Semua orang tahu. Betul kan? Okey, tuan-tuan. Baru Ramli, Profesor Melayu G7 diajak rakyat undi PH. Tuan Baharudin Ramli, itu tindakan terdesak. Kenyataan dikeluarkan oleh G7D tak akan beri kesan kepada undi keluarga Malaysia. Tak ada. Sebab, saya ulang, kajian Profesor G7D itu lebih kepada kajian individu bernama Anwar Ibrahim, Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad. Dia kajian individu, bukan kajian secara menyeluruh. Kan? Menyeluruh maksudnya kajian sifat semula jadi manusia ataupun sifat semula jadi keluarga Malaysia. Saya garanti kat tuan-tuan lah, PH, PN, JTE memang kalah lah. Memang kalah. Tak boleh. Satu lagi tuan tengok. Pemimpin PH dan PN nak sama kan? Mereka buat himpunan rapat umum yang besar-besar. Betul? Mereka tunjukkan kekuatan mereka kepada rakyat. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab mereka adalah kumpulan yang lemah. Bila kumpulan tu lemah, dia akan menunjukkan kekuatan fizikal, nak menggambarkan bahawa mereka ada sokongan padu oleh dari rakyat dan juga sokongan dalam media. View-view lain nampak tinggi, tapi itu bukan original view. Jangan kena tipu. Itu semua view plastik, bukan ori view. Dan benda ni sama macam PRM Melaka dulu. Kalau tengok kepada rapat umum yang dibuat oleh PHMPN, lebih hebat daripada rapat umum Barisan Nasional. Lepas tu, view di live mereka lebih tinggi daripada view live Barisan Nasional. Tapi keputusan di peti undi, Barisan Nasional menang 3/4 di Melaka, 2/3 di Johor. Tak boleh menang. Kenapa? View PN tinggi di Melaka. Rapat umum PNPS lebih besar daripada rapat umum Barisan Nasional. Dan kenapa Barisan Nasional menang 3/4? Sebab apa? Sebab mereka ni view plastik. Mereka cuba nak menipu rakyat. Kononnya mereka ada sokongan. Sebenarnya bila mereka buat macam tu, mereka akan kalah lebih teruk lagi. Mereka akan kalah lebih teruk lagi. Mereka sebenarnya cuba mewujudkan dia cuba nak ubah minda kita, tapi hakikatnya mereka mewujudkan ketakutan kepada keluarga Malaysia. Bila mereka mewujudkan ketakutan kepada keluarga Malaysia seperti hari ini, bermakna Barisan Nasional akan menang sangat besar di pilihan raya ke-15. Menang sangat besar. Okey tuan. Ismi Arjuna Beta ulas sikit tentang KJ, cakap UMNO perlu dibersihkan. KJ ni cakap pagi tak boleh pakai petang, cakap petang tak boleh pakai malam.
Pasal dia pun dalam keadaan yang terdesak sebab dia pilih nak bertanding Sungai Buloh. Jadi kedudukan dia tu 50-50. Jadi dia akan nak cuba menarik undi ke orang di Sungai Buloh dengan nak menggambarkan dia adalah defektor lah. Perdana Menteri akan datang, dia tu berani melawan kepimpinan UMNO. Dia nak menggambarkan bahawa dia lah reformis. Tapi ikut suka dia lah kan. Kalau nak cakap banyak pasal dia pun tak guna kan. Jadi biar kat dia lah. Itu cara politik dia. Cuma kita tak setuju jugalah bila dia kata UMNO ni parti sesat. Bila dia kata macam tu, dia merosakkan undi orang lain. Ni jahatnya KJ. Tapi orang dah kena KJ ni. Rakyat Malaysia ni bukan peduli sangat kat KJ sebenarnya. Kita dah faham dah KJ punya gaya politik. Orang tak ambil peduli sangat. Tapi ikut suka dia lah kan. Kita doakan dia menang di Sungai Buloh. Sebenarnya dia memang ada peluang nak menang kat Sungai Buloh. Tapi bila dia dah over. Bila over, cakap banyak sangat. Lepas tu cakap lebih. Tu akan menyebabkan dia boleh kalah. Kita harap dia janganlah lebih sangat. Steady lah kan. Okey dah. Okey dah. Tak ada apalah. Saya pun tak nak komen banyak lah pasal KJ ni kan. Semua orang dah tahu dah dia ni. Siapa yang tak tahu pasal KJ? Akar Umbi, parti sendiri pun tak berminat dengan dia. Parti-parti lain pun tak minat dengan dia. Pasal dulu masa dia bersama dengan Muhyiddin dulu, orang banyak kecewa dengan dia lah. Tapi tak apalah, yang lepas tu lepas lah. Kita pun tak mau komen banyak pasal OBKJ ni. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia menang di Sungai Buloh. Okey dah. Itu je jawapan saya. Saya tak mau nak sembang lebih-lebih lah pasal KJ ni. Pasal dah lama dah kita bercakap pasal KJ ni. Bertahun-tahun dah. Dia buat kerja bagus, bukan tak bagus. Tapi kita tak mau dia jadi macam Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dulunya macam KJ ni lah. Dia over. Bila over, orang kan tak rasa tak selesa dengan dia. Ni masalah KJ. Kalau dia di PM, tak apalah, jadilah PM. Tapi untuk jadi PM ni bukanlah perkara yang mudah. Semua orang boleh bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Siapa-siapa pun boleh. Kan? Tapi dia lah bukanlah perkara yang mudah. Dan tak sesuai pun kita cakap pada waktu nak pilihan raya ni. Betul tak? Kita kena menghormatilah kedudukan Datuk Seri Sabri, kedudukan Presiden UMNO, kedudukan Deputi Presiden Tok Mat Hassan, Vice President UMNO, dan yang lain-lain. Betul tak? Kita jangan over sangat lah. Ikut suka dia lah. Malas nak cakap pasal dia. Okey tak nak? Okey, cakap tu je lah. Okey, pasal Anwar Ibrahim ni kan, tak apalah. Pasal tu, KJ pun sebenarnya, dia ada peluang nak menang di Sungai Buloh. Sebab, kalau ikut kajian sifat sebenarnya manusia ni, gelombang dia akan melanda semua parlimen. Tak ada satu parlimen pun yang akan terlepas sebenarnya. Parlimen-parlimen kubu kuat PH pun, banyak yang akan kembali kepada Barisan Nasional. Tuan tengok nanti. Kubu kuat DAP pun banyak yang pecah. Sebab apa? Sebab keluarga dah tak tahan lagi dengan permainan politik PHPN ni. Makin hari dia makin mengarut. Dan tak ada mana-mana keluarga di Malaysia ni yang meyakini janji-janji yang dikemukakan oleh Anwar, Muhyiddin dan Mahathir. Siapa percaya? Siapa yang percaya janji Anwar Ibrahim? Siapa yang percaya janji Muhyiddin dan Mahathir? Keluarga Malaysia mana yang percaya janji Anwar, Muhyiddin dan Mahathir? Tak ada mana-mana keluarga yang percaya. Kalau yang percaya mungkin individu. Dalam keluarga tu ada 5 orang. Mungkin seorang lah dalam keluarga tu dia percaya kepada janji Anwar. Kan individu takkan boleh menangkan Anwar.
Kalau Anwar nak menang, Anwar kena dapat undi keluarga Malaysia, baru dia boleh menang. Sebab momentum undi keluarga Malaysia bersama dengan Barisan Nasional. Cuma undi individu tertentu saja dalam keluarga tu, mungkin ada yang sokong kepada Anwar Ibrahim. Itu cerita dia. Kau nak menang, kena dapatkan undi keluarga. Satu keluarga tu. 2 keluarga, 3 keluarga. Baru boleh menang. Kau setakat satu individu undi Anwar. Kalau ada 100 keluarga, dan keluarga tu katalah seorang undi Anwar. Baru 100 undi dia dapat. Kita dapat apa? Kita dapat apa dah? Kita dapat 1000 undi dia baru dapat 100 undi. Dia kalah. Sama juga dengan Perikatan Nasional. Bersatu langsung tak ada kekuatan. Hanya bergantung kepada PAS. Orang PAS pun tahu kalau dia undi Perikatan Nasional, yang akan jadi kerajaan tu Mat Sabu. Orang PAS mana boleh terima parti amanah. Sama juga macam amanah tak boleh terima PAS. Betul tak? KJ pun boleh menang sebab ni gelombang. Bukan atas kekuatan individu, tapi ni gelombang. Gelombang kebangkitan keluarga Malaysia mengundi kepada Barisan Nasional. Di Sungai Buloh pun. Siapa yang dapat undi keluarga, dia menang. Siapa yang dapat undi individu, dia kalah. Itu cerita dia. Maknanya di mana-mana tempat pun, undi keluarga akan memihak kepada Barisan Nasional. Termasuk di kawasan-kawasan Cina, yang majoriti Cina. Undi keluarga Cina ni akan pergi kepada Barisan Nasional. Undi individu, 1, 2, 3, 4 orang ni akan pergi kepada DAP. Ya, Ismi. Tak apa, Z di Kayan. Saya akan buat live 19 November. Saya beri keyakinan kat tuan dan puan, kita dah menang. Kita dah menang. Kita dah menang. Padu Barisan Nasional. Dalam janji-janji itu, tuan-tuan, majoriti daripada janji-janji itu adalah janji keluarga Malaysia. Tak perasan? Yang pertama, untuk membantu keluarga, pendapatan sisi RM2,208. Keluarga B 2208 ke bawah. Keluarga B yang 3,000 ke atas. Keluarga M yang pendapatan 50 ke 100,000 setahun, pemotongan cukai 2%. Lepas tu wanita. Wanita pun keluarga kita, anak kita, adik kita, saudara kita. Mereka pun dapat janji padu juga. Cuma satulah ada individu juga. Individu B40 yang melanjutkan pelajaran ke universiti dapat pengecualian juran. Betul? Komputer riba untuk pelajar-pelajar keluarga B40. Nampak? Maknanya manifesto padu ni, tuan-tuan, ini adalah manifesto keluarga. Ni manifesto keluarga. Clear? Nampak tak apa yang saya sampaikan ni? Maknanya keluarga Malaysia bersama dengan Barisan Nasional. Undi 2-3 orang individu bersama dengan PH dan GTA. Itu cerita dia. Perikatan Nasional pun dia tak akan dapat undi keluarga PAS. Dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat macam mana undi keluarga PAS dalam Muafakat Nasional dulu. Dia tak akan dapat. Tapi insya-Allah kita akan dapat undi keluarga. Sebab apa? Di bawah fasa Kerajaan Pakatan Harapan, semua keluarga susah, betul? Di bawah fasa ketiga Muhyiddin Yassin, semua keluarga susah kan? Nak keluar rumah tak boleh, nak balik kampung tak boleh. Macam-macam masalah zaman Muhyiddin. Di fasa keempat, di bawah fasa Ismail Sabri Barisan Nasional, keluarga Malaysia rasa lapang sikit kan?
apang sikit kan, bernafas sikit kan. Takkanlah keluarga Malaysia nak kembali ke zaman Pakatan Harapan atau ke zaman Perikatan Nasional. Tak logik. Tak logik. Tak logik. Tak logik. Tak ada satu keluarga Malaysia pun yang nak kerajaan PH kembali. Yang nak kerajaan perikatan kembali, tak ada. Betul? Semua keluarga nakkan Barisan Nasional, betul? Dan keadaan ekonomi keluarga Malaysia hari ini pun teruk. Implikasi negatif daripada PH dan PN. Jadi janji padu Barisan Nasional ni, janji untuk keluarga Malaysia. Kalau tuan baca manifesto ni betul-betul ni, ini manifesto keluarga Malaysia. Manifesto ni telah disiapkan awal ni. Mana perancangan yang bukan last minute. Berbanding tuan tengok manifesto PH, last minute punya perancangan. Manifesto PN, last minute punya perancangan. Tapi manifesto padu, perancangan, amal dan usaha Barisan Nasional telah disiapkan lama ni. Maknanya Barisan Nasional dah prepare benda ni lama. Bukan baru ni. Ini bukan satu janji yang terdesak macam janji manifesto satu hari. Dan manifesto padu ni, dia seimbang dengan kemampuan kewangan negara, seimbang dengan kemampuan sektor korporat. Makna janji padu bukan janji populis, nak beli undi. Tak. Dia berbeza banyak dengan manifesto satu hari tu. Kan? Beza langit dan bumi. Sebab apa? Manifesto PH, manifesto bukan untuk keluarga Malaysia. Manifesto mereka ni mengarut, lintang pukang, hapus GST. Memang mereka hapuskan GST. Mereka hapuskan satu cukai, mereka ganti 9 cukai. Tanpa kita sedar. Yang kita tahu cuma SST. Lagi 8 cukai kita tak tahu. Mereka hapuskan GST untuk menghalalkan perancangan mereka tu supaya rakyat rasa sejuk. Tapi sebenarnya mereka menambah 9 cukai baru. Itu yang harga barang melambung. Semua benda naik terlampau mendadak sebab terlampau banyak cukai. Saya bukan nak bohong tuan-tuan, cakap jujur. Kan? View sikit banyak tak penting. Sebab hari ni, kalau you nak buat kajian berpandukan media sosial, you akan gagal. Kalau you nak buat kajian berpandukan ceramah umum, you akan gagal. Kalau you nak buat kajian atas responden 4-5 ribu orang, you akan gagal. Sebab you kalau buat kajian responden, you telefon individu. You bukan tanya keluarga. Barisan Nasional punya agenda keluarga. Ini padu ni keluarga tu saya kata. Contoh undi pos. 97% pengundi pos keluar mengundi semalam. 97%. Sebab apa? Sebab keluarga Malaysia. Contoh anggota tentera. Saya masuk tentera sebab apa? Keluarga saya susah. Keluarga saya miskin. Niat saya masuk tentera, nak tolong mak ayah saya. Nak tolong sekolah adik-adik saya. Itu niat saya. Maknanya yang banyak berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia lah. Daripada keluarga yang susah. Bila tengok saja janji padu ni berpusu-pusu, anggota tentera PDRM keluar mengundi Barisan Nasional. Kan tak nampak tu. Kenapa mereka keluar ramai-ramai? Sebab mereka tahu keluarga mereka, keluarga adik-adik mereka susah. Bermakna mereka menjalankan tanggungjawab mereka kepada keluarga mereka, adik-beradik mereka di kampung. Macam saya. Okay. Saya undi BN. Sebab apa? Yang pertama, saya ada adik. Keluarga adik saya
keluarga yang pendapatan RM2,208 ke bawah. Adik saya ada anak 5. Kan? Kerja jual burger di Melaka. Pendapatan dia RM1,500. Tuan-tuan. Kan? Jadi kalau saya undi BN, automatik. Kalau keluarga saya undi BN, automatik. Menang pilihan raya, adik saya akan dapat wang tunai tambahan RM708 sebulan. Tiap-tiap bulan. Lepas tu, anak-anak adik saya akan dapat pendidikan percuma. Hingga ke peringkat universiti. Anak-anak adik saya akan dapat komputer riba percuma. Anak-anak adik saya tak perlu lagi mengangkat beg yang berat ke sekolah. Mereka cuma bawa komputer riba aja pergi sekolah. Nampak? Nak tak? Sama juga dengan isteri saya. Isteri saya ada kak yang pendapatan 2208 ke bawah. Seorang peniaga nasi lemak dekat stesen bas Kuala Pegang. Teman-teman, musim-musim cuaca tak menentu ni, pendapatan dia mungkin ada hari ada untung, ada hari dia makan modal. Tapi kalau Barisan Nasional menang, keluarga kak ipar saya juga akan dapat tambahan RM708 tiap-tiap bulan. Anak-anak dia akan dapat pendidikan yang percuma. Nampak? Mana saya mengundi ni, keluarga saya mengundi ni atas tanggungjawab. Janji padu BN ni, janji padu BN ni, dia memenuhi sifat semula jadi manusia itu sendiri. Sifat semula jadi keluarga itu sendiri. Semua orang yang berkahwin, yang nak membina keluarga, dia akan mikirkan tentang masa depan dia. Masa depan anak-anak dia. Dia nak beli rumah, betul? Nak beranak pinak. Nak beri pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dia, betul? Dan janji padu ni sebenarnya mengurangkan beban tiap-tiap ketua keluarga Malaysia. Tiap-tiap ketua keluarga Malaysia, beban dia berkurangan bila janji padu ni diumumkan oleh Barisan Nasional. Ya Allah, tuan-tuan. Mana ada sebuah kerajaan, mana ada sebuah gabungan yang nak meringankan beban tanggungjawab kita, nak membantu kita mengurangkan beban tanggungjawab kita yang diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maknanya Barisan Nasional kalau jadi kerajaan, tuan-tuan, dia nak mengambil alih tanggungjawab kita tau. Tak nak ke? Ya, mesti menang. Menang, tuan-tuan, insya-Allah. Yakinlah apa yang saya sampaikan. 19 November ni, bila keputusan telah diumumkan, saya buat live. Dan tuan-tuan, katulilah terbaik sini ya. Bagi letih saya hilang. Bagi saya punya stres tu hilang. Stres. Dan kita dah uji dah di Melaka. Sama ada kelemahan tak Barisan Nasional? Tak ada. Serang macam mana tak bocor. Serang macam mana tak bocor. Maknanya apa? Maknanya hampa seranglah macam mana pun tak bocor. Seranglah macam mana tak bocor. Saya Dan Kasim, dia akan dapat undi individu tertentu. Tapi dia tak akan dapat undi keluarga Arau. Undi keluarga Arau akan pergi kepada Datuk Ben. Sama juga di Padang Besar. Mungkin Datuk Zahidi akan dapat undi segelintir individu. Tapi beliau tidak akan dapat undi keluarga Padang Besar. Sebab undi keluarga Padang Besar bersama dengan Datuk Zahida Zarihan. Okey tuan. Kalau kata kau ni you attack line saya kena hack tak apa no. Clear. Saya buat kajian ni lama tuan. Setiap dasar yang kerajaan PIS buat, PN buat, kerajaan Ismail Sabri buat, saya tulis tuan. Dari situ kita boleh buat kajian tu.
Dan saya bukan kaji macam orang lain. Kalau nak kaji pakai responden, kita akan kontak 4-5 ribu orang individu. Bukan kita kontak 4-5 ribu keluarga. 4-5 ribu orang individu takkan boleh menangkan PHPN, GPS atau BN. Tapi kalau 4-5 ribu keluarga awak interview, bolehlah menang. Clear? Sebab sifat sebenarnya di keluarga tu yang akan menggagalkan usaha Anwar, Mahathir dan Muhyiddin. View kat media sosial ni tidak mewakili keluarga Malaysia. Saya kena hack teruk kan. Jangan risaulah. Tapi sebenarnya bila dia orang gunakan view plastik, himpunan plastik tu, sebenarnya bukan dia akan menambah sokongan kepada PH dan PN. Tak akan tambah sokongan. Malah dia akan hilang sokongan lebih banyak lagi. Sebab dia menakutkan keluarga Malaysia. Bagus juga dia orang buat macam tu. Bila institusi keluarga berada dalam akan berlaku, kita akan defensif. Bila defensif, PH, PN, GT akan kalah teruk lagi. Dan siapa yang nak Anwar jadi Perdana Menteri? Tu Profesor G70. Alah, Profesor tu layan je lah. Dia orang pun tak betul. Sebab apa? Sebab dia buat kajian berpandukan individu. Bukan kajian berpandukan keluarga. Kajian saya berpandukan kepada keluarga. Sebab keluarga Malaysia hari ni dah serik dah. Kena belasah dengan Pakatan Harapan. Lepas tu, kena belasah lagi dengan Perikatan Nasional. Lepas tu baru kembalilah pulih perlahan bawah Ismail Sabri. Kalau keluarga Malaysia bagi lagi undi kepada PH atau PN, kita akan kena belasah lagi. Kalau kita kena belasah kali ketiga ni, bermakna habislah kita. Habis. Tak ada mana-mana keluarga nak ambil risiko. Anak muda pun individu dalam institusi keluarga Malaysia. Anak-anak muda ni kat universiti tu, mereka ada rakan-rakan mereka ni daripada keluarga yang susah. Betul. Mereka ni anak muda akan empati kepada kawan-kawannya yang susah. Jadi anak-anak muda ni akan undi BN untuk menolong kepada rakan-rakan yang susah. Cakap mendongak langit. Tak ada dongak langit. Saya bagi saya punya laporan kajian saya. Bukan saya cakap mendongak. Cari orang lain lah. You nak VC, you nak serang individu nama Najib Razak. You nak serang individu nama Zahid Hamidi. You nak saya serang individu nama Anwar, Muhyiddin. Tak akan selesaikan masalah. Kita sedang bercakap tajuk dia keluarga Malaysia. Keluarga kamu sendiri itu senang ke hari ini? Adik-beradik kamu senang ke hari ini? Kawan-kawan kamu, 40 jiran kamu senang ke hari ini? Ada kamu kan senang, kamu sendiri pun susah. Kamu punya hidup pun payah. Betul. Pasal apa nak pergi jadi payah lagi, nak pergi undi PH? Tapi saya tak mau layanlah individu. Sebab individu tu tak akan mengubah apa-apa. Okey? No Kristana. You cuma individu dalam keluarga you yang sokong PH. Tapi keluarga you bersama dengan BN. Kalau you tak percaya, you tanyalah ayah kamu, mak kamu, adik-beradik kamu yang lain. Mereka sokong apa? Institusi keluarga akan mengundi BN. Individu macam kamu. Kamu nak sokong PH. Kamu sokonglah. Tapi kamu tak boleh menangkan PH. Tak boleh menang. Dalam satu keluarga katanya ada 5 orang yang boleh mengundi. 5 orang contoh. Kalau 4 tu, majoriti keluarga akan undi BN. 4 orang undi BN. 1 orang undi PH. 1 lawan 4. Siapa menang? Yang 4 lah menang, yang 1 kalah. Yang kamu